Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini rakaman Agenda Awani kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Berkaitan dengan era PKP pemulihan ini penting untuk lihat bagaimana beberapa sektor penting dalam ekonomi kita terus dibuka dan diberi perhatian untuk kembali semula bersaing dan juga memberi nafas kepada pengusaha dan juga usahawan dalam bidang ini. Dan dalam masa yang sama, apabila usahawan dan syarikat mereka diberi perlindungan ataupun diberi nafas, maka setiap syarikat mampu mengekalkan pekerjaan. Dan apabila pekerja ada pekerjaan yang dapat dilakukan, mereka akan dapat mengekalkan ataupun mencari sumber rezeki kepada ahli keluarga mereka dalam masa yang sama. Itu sekaligus dapat merancangkan semula sektor ekonomi kita. Itulah rantaian bagaimana semua sektor penting untuk diberi suntikan dan diberi nafas baru pasca COVID, walaupun kita tidak menemui vaksin. Bilakah vaksin COVID-19 ini dapat ditemui? Antara sektor yang terjejas teruk adalah sektor pertanian dan juga industri asas tani. Industri ini memberikan sumber pendapatan yang tidak kurang penting kepada KDNK negara. Tetapi beberapa perkara yang kita lihat sepanjang PKP berlangsung, ada industri yang hampir lumpuh kerana supply chain ataupun rantaian bekalan industri ini tidak dapat digerakkan akibat perintah kawalan pergerakan. Itu kita dengar apabila penanam sayur di Cameron Highland misalnya, mereka terpaksa membuang sayur-sayuran yang begitu segar kerana tidak dapat dipasarkan kerana tiada logistik untuk mengantarkan dari kebun ke kawasan komersial seperti di Lembah Kelang ataupun di Singapura. Begitu juga lambakan ikan-ikan dalam sangkar. Mereka tidak dapat menanggung kerugian kos untuk memberi makanan kepada ikan kerana mereka sudah pun boleh dituai. Ikan-ikan ini boleh dipasarkan. Tetapi isu logistik sekali lagi terpaksa mereka membuang ikan-ikan segar. Begitu juga para nelayan kita yang bersusah payah ke laut tetapi tidak dapat memasarkan hasil lautan mereka akibat daripada perintah kawalan pergerakan. Jadi bagaimana kita menolong sektor ini untuk terus bangkit semula, memberi nafas baru kepada industri agro makanan. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama saudara Ramana Kinaidu, pengarah urusan Fairmox Plantation Sdn Bhd, seorang usahawan anak muda yang begitu berjaya dalam sektor jagung bijirin. Tetapi beliau hari ini ketika era PKP terpaksa mempelbagaikan industri agro makanan kerana untuk menampung kerugian yang terpaksa dihadapi akibat daripada perintah kawalan pergerakan. Ramana di talian sekarang, apa khabar? Selamat petang. Selamat petang, saya sihat di sini. Ramana, bagaimana industri ataupun tanaman jagung bijirin ataupun grind corn yang menjadi satu sektor utama yang diberi tumpuan oleh Fairmox Plantation, kerana kita tahu kita terpaksa mengimport jagung bijirin ini untuk industri ternakan kita. Ribuan ataupun berbilion ringgit saban tahun untuk kita belanjakan kerana kita tidak ada kemampuan untuk saraan diri untuk tanaman jagung bijirin di Malaysia. Jadi sepanjang 3 bulan ini, apa yang sudah pun terjadi? Okey, sebenarnya apa yang terjadi ni, COVID ini merupakan satu bencana lah, boleh dikatakan satu bencana yang betul-betul yang menjejaskan banyak petani seperti saya juga. Di mana kita tidak menjangka yang border-border Thailand ataupun border-border negara lain akan ditutup, dan disebabkan itu bekalan benih kami untuk menanam jagung bijian ni terputus. So bila dia terputus, kami tidak dapat menjalankan proses penanaman seperti yang diaturkan mengikut planting kalender kami. So disebabkan itu terpaksalah kami menunggu sebanyak 3 bulan lebih untuk mendapatkan bekalan benih itu, dan dalam masa 3 bulan itu kami terpaksa buat kerja-kerja lain. Di mana kita bukan saja berharap kepada tanaman jagung bijian, kita juga mempunyai lembu-lembu dan juga kambing, dan kita mula untuk buat trading di mana kita tak nak membuatkan pekerja-pekerja kita duduk sahaja. Dan kita bila kita nampak untuk raya haji ataupun raya Aidiladha hari itu, kita dapat nampak satu bisnes yang baik di mana kita boleh mendapat membeli dan menjual lembu-lembu yang ada di kandang kita dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada kami tanpa duduk sahaja di dalam kami. Ramana, kita sedia maklum jagung bijirin ini satu sumber protein bagi industri ternakan yang besar di negara kita. Tetapi ketika era PKP ini kita lihat kita tidak dapat mengimport barangan dari luar negara. Itulah rantaian bekalan yang dikatakan oleh Ramana tadi. Tetapi bagaimana? Adakah
ladang keluaran Ramana Fairmox Plantation mampu menampung permintaan di kalangan penggiat ataupun usahawan ternakan dan juga kilang-kilang membuat makanan bijirin ini? Okey, malangnya kami memang cuba untuk supply kepada konsisten customer kami. Tapi pada masa yang sama kita menerima panggilan yang cukup banyak dalam 3 bulan ini daripada pembeli-pembeli baru dan daripada syarikat-syarikat feed mill baru. Sebab apa yang saya dapat tahu, harga jagung ni meningkat dan pada masa yang sama pemasukan ke dalam ni jagung ni jadi limited. So banyak telefon tu memang kita terima lah, tapi malangnya kita tak dapat supply apa yang diminta oleh pihak-pihak tersebut. Sebab kita pun dalam kadar dalam membesarkan kawasan dan pada masa yang sama kami terpaksa lah jaga customer yang sebelum ni dah ada dengan kita sebagai customer tetap. So barang memang kami tak cukup, tapi disebabkan oleh benih itu tak cukup, kita pun terpaksa pecah dan bahagikan kepada beberapa pembeli jagung bijian tersebut. Agak bisnes mereka tidak terjejas. Adakah Ramana rasa terkilan di kala COVID ini, di kala pandemik ini, ada peluang yang sepatutnya kita dapat lipat gandakan dengan permintaan ataupun demand yang begitu tinggi, tetapi kerana kita ada kekangan, kita tidak ada orang kata pun ladang yang begitu besar, maka kita terpaksa menjaga pelanggan yang sedia ada terlebih dahulu. Tetapi dalam masa yang sama, usahawan dan juga mills ataupun kilang-kilang membuat makanan ternakan ini, mereka tiada pilihan. Mereka terpaksa mencari sumber-sumber baru termasuk Ramana Fairmox Plantation. Jadi di mana untuk kita belajar daripada episod ini? Okey, daripada sini kita boleh nampak food security yang jagung bijian ni kita kena fokus betul-betul. Sebab jagung bijian ni banyak orang tidak tahu yang kita ni mengharapkan import 100%. Apabila pasca ataupun masalah COVID ni berlaku, kita sudah nampak kepentingan jagung bijian, iaitu janganlah bergantung kepada bahan-bahan import daripada luar negara seperti jagung bijian ni sendiri. Sebab tanpa jagung bijian ni kita tidak dapat membuat makanan ternakan, sebab kerananya makanan ayam ni 65% kandungannya adalah daripada jagung bijian. So bila kita mendapat masalah ataupun sekatan untuk mendapatkan barang-barang ni, kita even harga-harga dedak jadi tinggi dan harga ayam pun jadi tinggi. Banyak orang komplain kata harga ayam naik tinggi. Betul. Tapi mereka tidak faham kenapa benda ni berlaku. Ini merupakan satu supply chain di mana makanan, ayam dan juga pengeluar makanan ayam ni, everything ada kaitan dengan pengeluaran jagung bijian ini. Jadi untuk mendapatkan benih yang tidak dapat dibawa masuk kerana terkandas di pelabuhan dan juga negara pengeksport tidak dapat menambah jumlah pengeluaran mereka akibat COVID ataupun sekatan di setiap negara. Jadi bilakah penunaian ataupun tanaman ini dapat dilaksanakan dengan permintaan yang begitu besar tetapi Fairmox tidak dapat memulakan pun penanaman baru? Ya, betul. Sekerananya kita tak dapat nak tanam baru tu sebab kita punya border dah tutup. Dan tapi sekarang bila dah ada kelonggaran, benih tu kita dah bawa masuk dah dan kita dah berjaya untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi kita terpaksa tunggu lagi 3 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Walau bagaimanapun, selepas 3 bulan kita boleh dapat hasil. Tapi kita pastinya tidak dapat memenuhi permintaan lokal, iaitu permintaan di Malaysia sendiri kita tak boleh. Sebab kita setahun kita tengah pakai 3.7 million metric ton. Cuma kita punya kawasan bertanam sekarang ni tak sampai 1,000 ekar. Kalau nak mencapai total 3.7 million metric ton, kita harus menanam sebanyak 400,000 hektar untuk memenuhi permintaan tersebut. Adakah dengan cara kita memberi tumpuan kepada industri agro makanan dan juga industri asas tani ini pasca COVID dengan dana penjana dan juga dana prihatin, adakah Ramana yakin kita mampu menjadi pembekal utama jagung bijian ini? Sekurang-kurangnya peningkatan yang agak mendadak, mungkin 10% ke 20%, kerana Ramana ketika berinteraksi dengan saya tak mahu banyak, hanya sekitar 5% saja untuk mendapat menjadi pembekal utama kepada mills ataupun kilang-kilang dedak ini. Jadi bagaimana kita dapat lakukan kalau tanpa perubahan minda kepada industri ini? Okey, sebenarnya kalau masalah begini kita perlukan sokongan bukan daripada satu pihak.
kita perlukan banyak orang perlu mengambil kesempatan ini sebab jagung bijian ini merupakan satu lubuk emas sebab banyak mana kita produce pun ada pembelinya dan barang ni tidak akan rugi. So itu adalah satu peluang lah. Pada masa yang sama, ada yang pada hari itu macam contoh pengeluar-pengeluar jagung manis, banyak barang mereka tidak dapat dijual. Sebab apa? Pasaran tak ada dan orang tak boleh keluar sebab tak ada pasar malam, tak ada pasar, banyak pasar borong tak ada dan nak jual tu tak boleh. Tapi macam jagung bijian ni kita boleh simpan dan juga bila kita simpan kita dapat memenuhi kita punya customer punya permintaan. Barang tu tak rosak. Nak simpan 3 bulan, 6 bulan pun tak ada masalah. So itu adalah satu dia punya kelebihan lah. Dan yang kedua tu, bila kita ada dana-dana ni, banyak orang akan dapat tahu yang mengenaan dengan tanaman ini. Bila mereka tak dapat tahu mengenai tanaman ni, mereka tahu dia punya kelebihan. Bila kelebihan tu, melalui bantuan-bantuan ataupun sokongan daripada pihak Kementerian Industri dan Asas Tani, banyak lagi usahawan-usahawan muda seperti graduan dan juga orang pemuda-pemuda yang tak ada kerja ni, yang menganggur ni dapat mencuburi dalam bidang ni. Apa yang boleh merangsang minat mereka? Ramana sudah pun menjadi contoh antara anak muda tidak mahu makan gaji, ada kelulusan untuk menjadi juruterbang, tidak mahu terbang sebagai pilot tetapi mengotorkan tangan, tetapi memodernkan industri dengan menggunakan segala teknologi AI, drones dan sebagainya. Saya sudah pun lihat bagaimana Fairmox melakukan transformasi pertanian ini. Apa lagi yang boleh merangsang anak muda tanpa berlengah, keluar daripada universiti, keluar daripada college dan sebagainya, mereka boleh menjadi usahawan tani yang berjaya? Okey. Apa yang boleh menarik minat bila kita cerita pasal jagung ni kepada anak-anak muda ni? Teknologi dia. Sebab saya pernah bercerita dengan Tuan bila Tuan melawat tempat saya. Apa yang kita lakukan di sini adalah 100% mechanization, di mana kita menanam pakai mesin, meracun pakai drone, membaja kita pakai mesin, mengutip, menuai kita pakai mesin, mengeringkan kita pakai mesin. Di mana energi ataupun kuasa tenaga manusia ni banyak dikurangkan. Dan disebabkan tu teknologi ni memainkan peranan kepada anak-anak muda yang pada era-era moden ni. Sebab dia membuatkan kita lebih rasa minat untuk buat lebih baik dalam bidang ini. Ramana yakin pasca pemulihan ini, industri agro makanan akan melonjak menjadi sektor utama negara? Ya, pastinya ia akan membantu banyak sebab kita, apa yang kita boleh nampak, every year kita tengah import 5.5 bilion. Kita tengah import dan every year dia punya amount tu tengah meningkat. Bila kita tidak ambil peluang sekarang, saya rasa kalau kita tidak ambil peluang, kita akan bergantung kepada barang-barang import. Dan jika kita mengambil kesempatan ini sekarang, lebih banyak usahawan-usahawan muda yang akan menjadi banyak agro jutawan pada masa-masa yang akan datang. Kita nampak agro makanan ni dia tak boleh tunggu. Dia bukan seperti pembangunan dan sebagainya. Agro makanan ni kalau perlukan suntikan dana, ia haruslah dilakukan secepat mungkin sebab pokok-pokok tu dia kena beli baja, dia kena buat makanan dan sebagainya. So proses untuk menyampaikan dana tu harus dicepatkan agar orang tidak berputus asa dan mereka faham walaupun dalam masalah-masalah gentir sebegini, kerajaan berada di belakang sebagai tulang belakang dan ini akan menyebabkan mereka jadi lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan mereka dalam agro makanan ini. Menarik. Kita akan terus berhubung, Ramana, apa perkembangan Fairmox Plantation dengan pelbagai industri agro makanan yang sedang diusahakan. Semoga terus tabah, kuat, tidak putus asa dan dapat memberikan sumber inspirasi kepada anak muda dan juga dapat menggajikan pekerja-pekerja di bawah itu dengan cara-cara yang inovatif dalam era pemulihan dan juga menjelang normalisasi COVID-19 ini. Terima kasih Ramana Kenaidu, pengarah urusan Fairmox Plantation dari Sungai Petani. Itu saja, tetapi kita akan berinteraksi lagi dengan seorang lagi usahawan muda dalam bidang penanaman dan juga pengedaran dan segala-galanya lah dengan durian Musang King. Itu menarik. Sekarang tengah musim durian. Adakah mereka survive sekarang? Kita rehat dahulu.
Kembali bersama saya Nazri Kaha dalam agenda awani. Kita masih membincangkan dalam era PKP pemulihan ini bagaimana kita memberi suntikan yang besar kepada industri agro makanan. Di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan saudara Eric Chan Yo Hong ataupun Eric, pengarah urusan Dulai Fruits Sdn Bhd. Apa khabar Eric? Khabar baik, khabar baik. Eric, sekarang kita walaupun dalam era pandemik COVID-19, menjelang sahaja ataupun apabila kerajaan membuat keputusan untuk memberi kelonggaran lebih banyak sektor ekonomi dibuka, kebetulan musim durian pun dah pun bermula. Jadi bagaimana Dulai Fruits sekarang? Adakah mampu dapat sedang menuai hasil durian Musang King di Raub? Ya, baru saja musim. Bunga pertama durian yang turun adalah masa pertengahan bulan 5. Tapi buah tak banyak. Baru saja 2-3 hari lepas, durian memang dah start banyak dah. Okey, itu berita gembira untuk kita seluruh negara untuk merayakan dan juga merasa Musang King ataupun durian kita yang sedang musimnya bermula pada minggu ini. Tetapi untuk kita imbas sedikit, Eric, adakah pengusaha agro makanan seperti Eric yang mengeksport kebanyakannya durian ataupun sejuk beku ini ke negara China terutamanya, adakah mengalami sebarang masalah, mengalami sebarang kerugian yang besar sejak PKP ini dilaksanakan 18 Mac lalu? Okey, kita kena rewind balik ke bulan 2. Okey, bila masa bulan 2, problem kita masa tu ialah pengeksportan ke negara China. Ya. Sebab masa tu China mengalami lockdown juga, kan? So masa tu I think Malaysia masih okey lagi. So pertama sekali kita ada masalah lah dengan China masa tu sebab dia ada lockdown. So lockdown tu kita mengalami problem logistik di China di mana port kat China dia terlalu congested. Sebab masa lockdown tak ada orang bekerja di pelabuhan dia orang. So all the kebanyakan stok lah dia stuck kat port. So masa bulan 2 kita problem tak boleh hantar buah durian ke negara China masa tu. So kita ada delay dengan masalah logistik. Tapi bila sampai awal bulan 3, logistik okey balik. Sebab dia orang dah mula buka, dia dah clear dia punya port congestion, buah kita orang boleh masuk ke negara China. Tapi bila sampai bulan 3 pertengahan pula, problem kita pula yang kena lockdown, PKP. Yeah. So masa tu again logistik problem kat negara Malaysia. So bila sampai hujung bulan 3, awal bulan 4, MITI dah keluarkan SOP, kerajaan dah settlekan SOP. So bila mula awal bulan 4, okey, awal logistik pula kembali seperti biasa. So kita boleh send juga buah masa tu. Tapi bila start tengahan bulan 3, problem juga sebab masa tu kilang tak boleh buka. Yeah. So kena tunggu kebenaran MITI untuk buka bila dia orang dah ada SOP untuk kita orang. Jadi ketika itu adakah Eric merasakan ini satu ujian yang besar dan di mana nak dibawakan stok durian yang begitu banyak, mungkin ratusan ribu tan yang menjadi kataupun ekspor utama ke negara China. Apa yang difikirkan, apa yang dilakukan oleh Eric ketika itu? Actually, cabaran memang besar sebab problem ialah order dari negara China masih ada lagi. Okay? Tapi kita orang tak boleh deliver. So dia jadi satu macam mana cakap, nak kebuntuan lah, you know. Tapi bila kita punya buyer kat negara China, dia agak memahami juga situasi kita kat sini. Sebab dia orang pernah alami masa bulan 2 kan. Yeah. So understanding dia orang kat kita orang masih baik lagi. So cuma kita perlu selesaikan masalah logistik kita orang. So bila dah selesai, SOP semua dah okey, so everything berjalan balik lah. Dan baik, yang I think yang paling penting ialah
buyer kat negara China dia memang faham problem kita orang sebab dia orang pernah alami juga masa PKP kita. Adakah Dulai Fruits dapat mengekalkan kesemua pekerja, dapat mampu memberikan gaji bulanan kepada mereka ataupun bagaimana? Bila start PKP, kita memang ada membuat keputusan either nak kurangkan pekerja ke ataupun maintain pekerja ke macam tu kan. So I think dua minggu yang pertama memang stress lah, you know. Tapi lepas dua minggu bila MITI punya SOP dah keluar, so kita decide to maintain kita punya staff. Sebab yang paling penting sekali, buah durian sejuk beku dia ada satu shelf life yang lebih lama. So I think ini ialah satu advantage untuk kita orang lah. Bila kita boleh proses letak dalam keadaan sejuk beku, walaupun logistik kita orang delay sikit, tapi sales kita boleh maintain lagi lah. Cuma kena tolak ke belakang sikit. Apa yang Eric boleh belajar ketika waktu krisis ini untuk kita memberikan satu nafas baru kepada industri agro makanan, terutamanya industri penanaman dan juga pengeksportan durian ini? Kerana kita sudah pun pelbagai pelan rancangan ekonomi diberikan oleh kerajaan prihatin dengan berbilion ringgit. Yang terkini skim penjana terutamanya kepada industri agro makanan sekitar beberapa ratus juta itu, iaitu sekitar 350 juta yang terkini untuk pembiayaan mikro agro makanan dan juga menggalakkan pertanian bandar. Sebelum itu dana jaminan makanan 1 bilion ringgit dan pelbagai insentif untuk subsidi upah pekerja, geran dan juga kredit untuk PKS dan sebagainya. Adakah ini membantu, Eric? Prihatin kebanyakannya membantu employee, pekerja kan. So dia tak fokus sangat kepada entrepreneur atau syarikat, you know. Tapi bila penjana keluar, I think memang gembira lah sebab memandangkan kerajaan ada membantu syarikat-syarikat untuk membangunkan atau menukar business model atau cara membuat macam pengendalian dari segi bisnes kita orang kat syarikat kita sendiri. So yang tadi berkenaan dengan soalan tadi, I think PKP ni bukan sesuatu yang sangat buruk kepada kita. Sebenarnya adalah satu masa yang sangat baik untuk bagi kita orang untuk menukar kepada macam mana orang cakap mindset. Mindset dan juga global punya pembelajaran macam mana menukar kaedah cara tradisional membuat bisnes kepada digital platform. Sebab dalam masa PKP kebanyakan masanya kita kerja dari rumah. So bila kita kerja dari rumah, actually banyak masa kita fokus kepada macam mana nak memindahkan cara bekerja secara tradisional kepada digital platform. So dengan bantuan kerajaan sekarang, I think kita boleh fokus lebih banyak kepada menukarkan cara kita membuat bisnes. So misalnya kita fokus masa tu 100% membuat ekspor ke negara China. Tapi bila masuk waktu PKP, kita juga mengambil fokus ni untuk cuba membesarkan pasaran lokal kita juga. So dulu kita bergantung kepada penjualan durian kepada orang tengah untuk tolong kita jualkan durian kepada pasaran luar, pasaran tempatan. So dalam masa ni kita telah belajar untuk menyiapkan satu platform, digital platform kita sendiri melalui online marketing dan juga pembelajaran macam mana nak utilisekan logistik sekarang yang sedia ada untuk hantar buah kita dari ladang kepada pengguna tempatan. Maksudnya dari ladang terus ke rumah untuk menikmati durian musangking begitu?
Ya, betul-betul. Jadi, And fresh dalam masa 24 jam. Akhir sekali, Eric, apa lonjakan ataupun innovation yang terkini yang sedang dilakukan oleh Dulai pasca ataupun bergerak ke hadapan? Sekarang kami sedang menyiapkan satu platform yang akan boleh bagi pengguna tempatan menikmati durian dari kita, dari ladang kami ke rumah pengguna. So, buat masa ni kita sedang develop satu apps di mana pengguna boleh membeli durian dari apps kita, di samping dapat buat tracking buah tu bila kita buka memang buah yang segar dan bukan buah yang sudah lebih dari 24 jam. Bila adakah aplikasi ini, apps ini akan berada di platform digital kita? Hopefully by end of Julai kita boleh lihat satu perubahan. Itu yang kita mahu tunggukan, kita mahu lihat dan juga perhatikan bagaimana anak muda melakukan transformasi bisnes model mereka dalam industri agromakanan, dan inilah antara tarikan utama bagaimana para graduan kita, anak muda kita yang mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi perlu berada di barisan hadapan untuk menaikkan ataupun melonjakkan, melakukan transformasi utama industri pertanian dan juga asas tani ini. Terima kasih Eric Chan, pengarah urusan Dulai Fruits Sdn Bhd, atas masa yang diberikan. Itu saja agenda Wani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.